Salam sejahtera. Sebelum saya bermula pembentangan, saya akan memperkenalkan diri dan ahli-ahli kumpulan saya. Nama saya Wong Jiahui. Ahli-ahli kumpulan saya termasuklah Kuai Sin, Sammy Wong, Joel V, Yong Zhiqian, Grace Tan, Boy Li Queen, Chao Chai Yin, Lim Jani dan Se Zishen. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang adat resam kaum-kaum yang terdapat di Malaysia, iaitu kaum Syekh, kaum Bumi Putera, kaum Cina, Melayu dan India. Kaum yang pertama ialah kaum Syekh. Kaum Syekh menyambut perayaan Waisakhi pada 13 April setiap tahun. Perayaan Waisakhi merupakan perayaan yang pertama dalam kalender Syekh, iaitu hari pertama bulan Waisak dalam kalender Nanak Sahi. Waisakhi juga dikenali sebagai Baisakhi yang merupakan permulaan tahun Suria dan musim menuai. Selain itu, perayaan ini juga memperingati penubuhan Khalsa pada tahun 1699 dan membawa kepentingan keagamaan kepada penganut agama Syekh. Pada hari perayaan, penganut agama Syekh akan berkumpul di Guara untuk mengadakan sambutan. Topik yang seterusnya, saya akan membincangkan tentang adat resam kaum Syekh. Pada hari Waisakhi, penganut agama Syekh akan bersembahyang di kuil, dan sesetengah daripada mereka akan menghidangkan makanan di ruang makan yang dikenali sebagai langgar. Mereka mempercayai jika petugas di kuil yang merupakan rumah Tuhan, mereka akan dirahmati oleh Tuhan. Sambutan bermula dengan membawa persembahan dan bunga ke kuil. Nyanyian dan tarian menjadi simbol penyatuan masyarakat Syekh sehingga hari ini. Mereka juga akan menjalankan perarakan sekitar bandar kerana ia boleh menunjukkan kelahiran Khalsa. Di sini terdapat dua gambar yang menunjukkan sambutan Waisakhi. Marilah kita melihat keadaan yang meriah dan seronok ini. Sekarang saya akan memperkenalkan pakaian tradisional kaum Syekh. Pakaian tradisional lelaki kaum Syekh ialah kuta. Kuta ialah kemeja yang panjang sampai ke lutut dan lazimnya diperbuat daripada kain kapas atau lain. Bagi wanita, mereka akan memakai salwar kamis atau baju Punjabi yang terdiri daripada blouse dan seluar yang longgar. Mereka juga akan memakai tudung yang sesuai warnanya. Bagi setiap kaum, mesti ada makanan tradisional yang sedap dan terkenal. Antara makanan tradisional kaum Syekh ialah golgape. Golgape terkenal di seluruh bahagian utara negara. Ia terdiri daripada berbola maida bulat yang ranggup dan diisi dengan campuran kentang berempah dan air masam. Selain itu, sason dasak ialah makanan istimewa yang mengoda dan lazat. Kari Punjabi ini dimasak dengan kesabaran yang luar biasa. Pada musim sejuk, setiap isi rumah Punjabi akan memasak makanan istimewa ini dan menikmatinya dengan roti makiki. Akhir sekali, rajma chawar. Makanan ini dimasak di hampir setiap isi rumah Punjabi. Gabungan rajma dengan nasi rebus biasa atau nasi jira tidak kurang daripada pengalaman syurga. Makanan istimewa ini bukan sahaja luar biasa bagi rasa, mahupun sangat baik untuk kesihatan. Terima kasih. Sekarang saya akan memberi kepada kawan saya untuk memperkenalkan kaum Bumi Putera. Seterusnya, di Malaysia juga terdapat kaum Bumi Putera. Kaum Bumi Putera mempunyai sekurang-kurangnya 35 kumpulan. Kaum teramai di dalam Bumi Putera ialah kaum Melayu. Selain itu, orang asli juga terdiri dalam kaum Bumi Putera. Dan orang asli adalah di bawah penguasaan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Jabatan ini berfungsi untuk melindungi hak mereka sebagai warga negara Malaysia. Kaum Bumi Putera menyambut Hari Gawai pada 31 Mei hingga 1 Jun setiap tahun. Perayaan ini disambut untuk menunjukkan berakhirnya musim menuai padi. Dalam perayaan ini, Bumi Putera akan meminum arak beras dan menjalankan aktiviti hiburan yang lain. Contoh hiburan ialah ngajak lesong.
Ia adalah sejenis tarian yang dipersembahkan oleh para penari golongan lelaki yang bersaing ingin menunjukkan kehebatan mereka dengan mengangkat lesung penubuk padi dengan gigi. Dari segi kepercayaan mereka, mereka turut menyediakan makanan dan arak kepada dewa kekayaan sebagai tanda kesyukuran dan terima kasih hasil daripada tuaian yang baik. Perayaan gawai diakhiri dengan menggulung sebuah tikar yang juga dikenali sebagai bidai. Pada sebelah kiri saya ialah pakaian tradisional dalam kaum Iban. Manakala pada sebelah kanan saya ialah pakaian tradisional dalam kaum Bidayo. Sekarang kita akan membincang tentang beberapa makanan tradisional kaum Bumi Putra. Pertama sekali ialah manuk panso. Ini adalah makanan wajib semasa perayaan gawai. Ia juga makanan terkenal dalam kalangan orang Iban. Kedua ialah umai. Hidangan ini berasaskan daripada ikan mentah dengan campuran beberapa bahan seperti cili. Hidangan ini juga boleh dikenali sebagai kerabu dalam semenanjung. Akhir sekali ialah kuih cuan. Kuih ini juga dihidangkan oleh kaum Bumi Putra semasa menyambut Hari Gawai. Kaum ketiga ialah kaum Cina. Bagi setiap kaum, mesti ada pantaran dan adat resam dalam kehidupan mereka. Pada zaman moden ini, sesetengah warisan dan peninggalan nenek moyang mereka sudah pupus. Adat Tahun Baharu Cina terdapat 8 perkara. Pertama adalah pembersihan rumah sebelum hari pertama, membuang segala perkara yang tidak baik. Kedua adalah memakai warna merah, simbol tradisi kemerahan, dipercayai membawa tua, menghalau nin dan roh jahat. Ketiga adalah makan besar. Malam sebelum Tahun Baharu Cina, semua ahli keluarga berkumpul untuk makan bersama, menandakan Tuan Yun atau reunion. Keempat adalah menziarahi rumah saudara dan sahabat. Ini merupakan tanda berkat. Kelima adalah angpau, memberi kepada saudara mara dan sahabat yang belum berumah tangga kesejahteraan yang berpanjang. Keenam adalah buah limau. Kam dalam bahasa Cantonese bermaksud emas. Ketujuh adalah hari ketujuh. Ini merupakan hari jadi manusia. Kelapan adalah hari ke-15, iaitu Cap Gome. Upacara sembahyang dan melontar buah limau ke dalam sungai atau kolam. Tindakan ini ialah mencari pasangan hidup. Selain itu, makanan tradisional Tahun Baharu Cina adalah pisang, ningkau, dan dumpling. Pakaian tradisional Tahun Baharu Cina adalah baju cheongsam dan baju samfu. Seterusnya, aktiviti dalam Tahun Baharu Cina adalah memberi dan menerima angpau, menonton pertunjukan singa, dan meletupkan mercun. Saya akan membincangkan tentang adat perayaan kaum Melayu di Malaysia. Masyarakat Melayu di Malaysia mempunyai pelbagai jenis pakaian tradisional yang telah pun dipakai sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kaum Melayu adalah kaum terbesar di Malaysia yang membentuk 54%. Baju tradisional Melayu dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu baju kurung, baju kebaya, dan baju Melayu. Selain itu, makanan tradisional Melayu adalah nasi lemak, ketupat, rendang, dan sate. Akhir sekali, alat muzik tradisional adalah serunai, geduk, dan gedumba. Jangan kamu ada menerima jemputan ke rumah tangga Yaris untuk meraihkan Hari Dipawali? Ya, dia juga menjemput saya ke rumahnya. Mereka ada mengadakan sambutan Hari Dipawali. Memang ada sambutan kerana mereka semua penganut agama Hindu akan meraihkan Hari Dipawali antara bulan Oktober dan November setiap tahun. Baiklah kami mengenali adat resam mereka sebelum ke rumah Yasri supaya tidak membuat apa-apa kesalahan atau perbuatan yang tidak baik. Ya, kamu tahukah mengapa mereka menyambut Hari Dipawali? Saya ingat guru saya memberitahu bahawa mereka menyambut Dipawali sebagai tanda kematian seorang raja yang jahat dan menindas rakyat pada masa dahulu. Oh, macam itu. Kamu tahukah apa aktiviti yang akan dijalankan semasa perayaan ini? Mereka akan memasang pelita. Memasang pelita? Apa itu pelita?
Sepanjang hari Deepawali, mereka akan memasang lampu di lampu, sejenis pelita tradisi yang dibuat daripada tanah liat. Oh, macam itu. Apakah aktiviti yang lain yang akan mereka jalankan? Saya tahu mereka ada upacara mandi minyak hujan, iaitu akan berlaku pada awal pagi sebelum matahari terbit. Ini dianggap sebagai penyucian badan dan semayang. Oh, saya lihat informasi itu juga. Saya ingat mereka juga akan menghiasi rumah mereka dengan kolam atau ranggoli yang dibuat daripada beras sebagai tanda selamat dan rahmat. Sekarang kita sudah mengenali adat Islam mereka, jom kita pergi tengok apa yang kita perlu pakai pada perayaan itu. Jom! Pakaian tradisional kaum India mengenai pakaian yang sering dikenakan oleh kaum India semasa perayaan Deepawali seperti sari dan dhoti. Dhoti dibuat daripada kain empat segi yang berwarna putih yang panjang. Kain tersebut dililit di bahagian pinggang dan diikat pada jela, paha dan disangkutkan pada bahu. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran semeter hingga 2 meter lebar dan panjangnya pula antara 5 hingga 15 meter. Berwarna gelap seperti merah, biru, hijau dan ungu. Untuk menjadikan pemakai kelihatan menarik, kebanyakan mereka memilih sari yang mempunyai pelbagai jenis manik yang berkilat. Akhir sekali, makanan tradisional kaum India terdapat 3 jenis, iaitu muruku, panipuri, dan ladu. Pertama adalah muruku. Muruku menjadi makanan kegemaran semasa Deepawali. Ia pula dihidangkan semasa Hari Raya Aidilfitri. Kedua adalah panipuri. Panipuri merupakan salah satu makanan tradisi yang popular di India. Rasanya yang manis, masam, dan pedas. Teksturnya juga rangup. Yang ketiga adalah ladu. Ladu merupakan manisan berbentuk bola. Diperbuat daripada tepung, lemak sapi, dan gula. Disajikan semasa majlis-majlis perayaan atau majlis keagamaan. Pembentangan kita tamat di sini.